Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM bab 6 cabaran selepas pembentukan Malaysia dengan di bawah tajuk kecilnya cabaran dalaman Malaysia. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di dalam tajuk cabaran dalaman Malaysia ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, cabaran politik di Sarawak. Yang kedua, cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Dan yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Jadi semua sekali ada berapa cabaran dalaman? 3 cabaran. Formulanya, Pondan bangunkan sup ekor padu. Siapa yang bangunkan sup ekor yang padu? Pondan yang bangunkan. Tengok penerangan formula. Pondan merujuk kepada politik bersamaan pada huruf PO di depan. Pondan politik. Bangunkan merujuk kepada pembangunan. Pembangunan berasal daripada perkataan bangun. Sama juga dengan bangunkan daripada perkataan bangun. Jadi bangunkan merujuk kepada pembangunan. Sup ekor merujuk kepada sosioekonomi. Sup merujuk kepada sosio bersamaan pada huruf S. Dan ekonomi merujuk kepada ekor. Ekor tu merujuk kepada perkataan ekonomi. Di mana ekonomi cikgu ambil 2 sebutan awal menjadikannya ekor. Jadi sub ekor tu adalah sosioekonomi. Jadi bangunkan sub ekor tu merujuk kepada cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Padu merujuk kepada perkataan perpaduan. Perpaduan berasal daripada perkataan padu. Jadi cabaran yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Jadi apa formula untuk cabaran dalaman Malaysia? Pondan bangunkan sup ekor padu. Pondan merujuk kepada cabaran politik di Sarawak. Bangunkan sup ekor merujuk kepada cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Padu merujuk kepada cabaran perpaduan kaum. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, cabaran politik di Sarawak dahulu. Gubernur Sarawak memecat Stephen Kaloningkang sebagai Ketua Menteri kerana terdapat 21 orang ahli Konsen Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinannya. Ingatlah, politik di Sarawak tidak stabil kerana Stephen Kaloningkang dipecat oleh Gubernur Sarawak sebab ahli Konsen Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinannya ataupun pentadbirannya. Jadi disebabkan kena pecat, Stephen Kaloningkang tak puas hati, dia membawa kes pemecatan tersebut ke Mahkamah Tinggi Sarawak dan beliau memenanginya. Justru itu Stephen Kaloningkang dilantik kembali menjadi Ketua Menteri Sarawak, namun mendapat undi tidak percaya dari kalangan ahli Kaunsil Negeri. Sebab Kaunsil Negeri pada mula-mulanya mereka memang tidak puas hati dengan kepimpinan Stephen Kaloningkang. Sebab itu ahli Kaunsil Negeri meminta Gubernur Sarawak untuk memecat Stephen Kaloningkang sebagai Ketua Menteri. Jadi selepas kena pecat, Stephen Kaloningkang pula tak puas hati. Kenapa tiba-tiba dipecat? Disebabkan itu beliau membawa kes tersebut ke Mahkamah Tinggi Sarawak dan menang. Jadi lepas menang, dia dilantik semula sebagai Ketua Menteri Sarawak. Namun ahli Kaunsil Negeri tetap tidak berpuas hati dan menghantar undi tidak percaya kepadanya. Disebabkan itu, Sarawak diisytiharkan darurat kerana berlaku ketidakstabilan politik yang mengancam keselamatan dan keamanan negara. Jadi bila semua pemimpin tidak berpuas hati antara satu sama lain menyebabkan politik di Sarawak menjadi tidak stabil. Jadi bila politik tak stabil akan mengancam keselamatan dan keamanan negeri. Sebab itulah Sarawak diisytiharkan sebagai darurat. Ingatlah, segala darurat ni berpunca daripada pemecatan Stephen Kaloningkang disebabkan oleh rasa tidak puas hati di kalangan ahli Kaunsil Negeri. Selepas kena pecat, Stephen Kaloningkang pula tak puas hati dan dia membawa kes pemecatan tersebut ke Mahkamah Tinggi Sarawak dan beliau menang. Lepas menang, automatik dia dilantik kembali sebagai Ketua Menteri dan ahli Kaunsil Negeri tetap tidak berpuas hati dan menghantar undi tidak percaya kepadanya. Jadi disebabkan berlaku banyak peristiwa tidak puas hati, jadi politik di Sarawak menjadi tidak stabil. Bila politik tak stabil, mengancam keselamatan dan keamanan negeri, justru itu darurat diisytiharkan di Sarawak.
Last kali Stephen Kalonikan Khan digantikan dengan Tawisli sebagai Ketua Menteri di Sarawak. Yang paling penting, pelajar kena ingat cabaran politik di Sarawak adalah tentang tidak puas hati. Yang pertama, ahli Kawasan Negeri tidak puas hati terhadap pemerintahan Stephen Kalonikan Khan. Jadi bila tak puas hati, Stephen Kalonikan Khan dipecat oleh Gubernur Sarawak. Kemudian Stephen Kalonikan Khan pula, lepas kena pecat, dia pula tak puas hati terhadap pemecatan tersebut. Dia bawa kepada Mahkamah Tinggi Sarawak dan menang. Bila menang, beliau dilantik semula sebagai Ketua Menteri, dan ahli Kawasan Negeri tetap tidak berpuas hati terhadap pelantikan Stephen Kalonikan Khan sebagai pemimpin mereka. Jadi mereka menghantar undi tidak percaya. Disebabkan banyak timbulnya tidak puas hati, maka menjadikan keadaan politik di Sarawak tidak stabil. Ingatlah, bila politik tak stabil, dia akan mengancam keselamatan dan keamanan di negeri tersebut. Sebab itu diisytiharkan darurat di Sarawak. Okey, seterusnya kita lihat cabaran yang kedua. Ingat balik formula. Pondan bangunkan sub-eko. Bangunkan sub-eko merujuk kepada cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Ada 3 cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Yang pertama adalah memajukan sistem pendidikan. Yang kedua, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Dan yang ketiga, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. 2 benda nak dimajukan, iaitu sistem pendidikan, dan yang kedua perhubungan dan pengangkutan, dan yang ketiga mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Dia punya formula untuk cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah: didik, hubungkan pelbagai ekor. Didik merujuk kepada pendidikan. Pendidikan berasal daripada perkataan didik. Jadi didik merujuk pada pendidikan, memajukan sistem pendidikan. Hubungkan merujuk kepada perhubungan. Perhubungan berasal daripada perkataan hubung, sama dengan hubungkan. Hubungkan berasal daripada perkataan hubung juga. Jadi hubungkan tersebut merujuk kepada perhubungan dan pengangkutan. Jadi memajukan perhubungan dan pengangkutan. Pelbagai merujuk kepada pelbagai juga. Ekor merujuk kepada ekonomi. Cikgu ambil 2 sebutan awal ekonomi, menjadikannya ekor. Jadi dia punya formula untuk cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah adalah didik, hubungkan pelbagai sub. Didik, hubungkan pelbagai ekor. Kalau yang tadi cabaran dalaman adalah pondan bangunkan sub-ekor padu. Jadi kalau nak buat sub-ekor, kena didik menghubungkan pelbagai ekor. Sebab semua ekor yang digabungkan tersebut, yang dihubungkan tersebut akan dibuat sub. Jadi sub-ekor bermula daripada mana? Daripada ekor-ekor yang dihubungkan. Jadi cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah, dia punya formula didik, hubungkan pelbagai sub-ekor. Didik merujuk kepada sistem pendidikan, hubungkan merujuk kepada sistem perhubungan dan pengangkutan, pelbagai ekonomi merujuk kepada mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Didik, hubungkan pelbagai ekor. Sebab pelbagai ekor itulah yang akan dibuat sub-ekor oleh siapa? Oleh pondan. Pondan kalau buat sub-ekor memang sangat padu. Ingatlah, sub-ekor berasal daripada mana? Berasal daripada didik, hubungkan pelbagai ekor. Daripada ekor yang kita hubungkan, pelbagai ekor yang kita hubungkan. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, didik dulu, memajukan sistem pendidikan. Sekolah yang wujud pada zaman British di Sabah dan Sarawak adalah sekolah di bandar saja, iaitu sekolah vernakular Inggeris dan sekolah vernakular Cina. Manakala di kawasan pedalaman, tiada peluang sekolah yang secukupnya. Jadi kerajaan Malaysia berusaha membina sekolah dan melatih guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumi Putera. Cabaran yang kedua, didik, hubungkan, iaitu memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Cara bara memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan di Sarawak dan Sabah. Yang pertama, saiz negeri yang sangat besar. Ya, Sabah dan Sarawak sangat besar, lebih besar daripada semua negeri di Semenanjung. Yang kedua, penduduk Sabah dan Sarawak banyak bergantung kepada sistem pengangkutan air seperti sungai dan laut. Jadi ada 2 cabaran je. Saiz negeri sangat besar, dan yang kedua, banyak bergantung kepada pengangkutan air. Jadi kerajaan Malaysia berusaha membina sistem perhubungan dan pengangkutan, terutamanya kepada penduduk di kawasan pedalaman melalui rancangan Malaysia Pertama. Sabah Sarawak selepas bersetuju menyertai Malaysia, jadi terbentuklah Malaysia. Kalau Sabah Sarawak tak bersetuju, jadi tak akan bentuk lagi Malaysia. Jadi sebab itu bila Sabah Sarawak masuk Malaysia,
terbentuklah negara Malaysia dan wujudlah rancangan Malaysia pertama di bawah rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Ingat nah, kerajaan Malaysia berusaha membangunkan sistem perhubungan dan pengangkutan di Sabah dan Sarawak di bawah rancangan Malaysia pertama. Okey, dan cabaran yang ketiga adalah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Rakyat Sarawak dan Sabah masih menjalankan kegiatan pertanian sara diri walaupun mempunyai hasil bumi yang banyak. Rakyat Sabah Sarawak ni suka menjalankan kegiatan apa? Pertanian sara diri. Tapi hasil bumi mereka sangat banyak. Sebab mereka lebih suka kepada aktiviti pertanian ke arah menyara diri mereka sendiri saja. Tak perlukan keuntungan yang banyak sangat pun tak apa. Jadi kerajaan Malaysia berusaha melibatkan rakyat dalam kegiatan ekonomi komersial dengan cara mempelbagaikan kegiatan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan koko serta menyertai kegiatan ekonomi pertanian. Jadi macam mana nak membagaikan kegiatan ekonomi? Dengan cara mempelbagaikan kegiatan pertanian komersial seperti getah, kelapa sawit dan juga koko. Sebab apa perlu dipelbagaikan kegiatan pertanian ekonomi? Sebab penduduk Sabah dan Sarawak lebih suka kepada pertanian sara diri sahaja. Itu cabarannya. Okey, dan cabaran yang terakhir adalah cabaran perpaduan kaum. Penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai budaya dan kaum serta jarak yang jauh antara semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah menjadikan cabaran kepada wujudnya perpaduan kaum ataupun integrasi nasional dan suka memupuk semangat satu negara. Satu negara Malaysia disebabkan Sabah dan Sarawak sangat jauh, jadi sukar untuk bertemu. Sebabnya jarak yang jauh serta pelbagai budaya dan juga pelbagai kaum. Banyak kaum yang ada di Malaysia seperti kaum Cina, India, Melayu. Cina, India, Melayu tu majoriti ada di semenanjung Malaysia saja. Tapi di Sabah Sarawak lagi banyak. Ada kaum Bidayuh, Iban, Murut, Melanau dan lain-lain. Jadi mereka mempunyai pelbagai kaum dan budaya. Okey, tengok cabaran perpaduan kaum ni kerana 3 sebab tadi, iaitu pelbagai budaya, kaum dan jarak yang jauh. Dia punya formula budak karak. Budak apa? Budak karak, bukan budak Subang Jaya nah, ni budak karak. Tengok pendengar formula. Budak merujuk kepada budaya bersama pada huruf BUDA. Karak ada 2 sebutan. Ka merujuk kepada kaum bersama pada huruf KA dan rak merujuk kepada jarak bersama pada huruf RAK di belakang untuk jarak. Jadi budak karak, budak merujuk kepada budaya, ka kaum, rak adalah jarak yang jauh. Okey, jadi kesimpulannya, ada berapa cabaran dalaman Malaysia yang perlu ditempuhi? Ada berapa cabaran? Ada 3 cabaran. Formulanya, Pondan bangunkan sub ekor padu. Pondan merujuk kepada cabaran politik di Sarawak. Bangunkan seekor merujuk kepada cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Padu merujuk kepada cabaran perpaduan kaum. Kalau cabaran membangunkan dan juga sosioekonomi di Sabah dan Sarawak, ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Didik hubungkan pelbagai ekor. Didik sistem pendidikan. Hubungkan adalah hubungan dan pengangkutan. Pelbagai ekor merujuk kepada mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okey, kita lihat contoh soalan objektif. Soalan yang pertama. Mengapakah Sarawak diisytiharkan darurat pada September 1966? Okey, tengok jawapannya. 1 Roman, kejatuhan ekonomi. 2 Roman, keamanan terancam. 3 Roman, ketidakstabilan politik. Dan 4 Roman, kemerdekaan negara tergugat. Jadi jawapannya A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 1 dan 3, 2 dan 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya pelajar-pelajar sekalian? Ya, jawapannya adalah 2 dan 3. Tahniah cikgu ucapkan kepada yang betul. Pandainya. Okey, tengok nombor 2. Apakah sekolah yang wujud pada zaman British di Sabah dan Sarawak? Apa kehendak sekolah? Sekolah yang wujud pada zaman British di Sabah dan Sarawak. 1 Roman, sekolah vernakula Cina. 2 Roman, sekolah vernakula India. 3 Roman, sekolah vernakula Melayu. 4 Roman, sekolah vernakula Inggeris. Okey, jawapannya A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Jadi mana satu pilihan pelajar-pelajar sekalian? Ya,
1 dan 4. Jawapannya B. Pandainya. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, soalan nombor 3. Mengapakah sistem pengangkutan dan perhubungan menjadi masalah utama di Sabah dan Sarawak selepas penubuhan Malaysia? 1 rumah sains negeri yang besar. 2 rumah bergantung kepada jalan sungai. 3 rumah bentuk muka bumi yang bergunung ganam. 4 rumah sistem jalan kampung yang banyak dibina. Okey, tengok pilihan jawapan. A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Jadi jawapan pilihan kamu semua pelajar cikgu? Ya, jawapannya 1 2 A. Tepat sekali. Tahniah cikgu ucapkan. Pandainya. Okey, soalan nombor 4. Mengapakah perpaduan kaum sukar dicapai dalam negara Malaysia? Apakah hendak soalan? Mengapakah sebab perpaduan kaum sukar dicapai? Ingat lagi tak? Formula untuk cabaran perpaduan kaum ni apa formulanya? Budak karak. Okey, tengok pilihan jawapan. A dipisahkan oleh jarak yang jauh. B dipimpin pelbagai parti berbeza. C mempunyai pelbagai perayaan berbeza. Dan D menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi. Jadi jawapannya A. Dipisahkan oleh jarak yang jauh. Pandainya. Tahniah cikgu ucapkan. Dan soalan yang terakhir. Apakah akan terjadi jika tiada perpaduan kaum di negara kita? Okey, ini soalan kebat no. Dia tanya, apa akan terjadi jika tiada perpaduan kaum? A. Pentadbiran stabil. B. Perkahwinan campur. C. Pembahagian kekayaan. Dan D. Pergaduhan antara kaum. Jadi jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian, apa jawapannya? Ya, D. Pergaduhan antara kaum. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244 iaitu 10 markah. Baiklah kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan cabaran dalaman yang harus diatasi selepas penubuhan Malaysia. Apakah hendak soalan? Cabaran dalaman. Okey, tengok di ruangan jawapan dia ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud pelajar perlu jawab terus. Tak perlu ambil balik pembuka dekat soalan. Okey, kalau cabaran dalaman ni ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Pondan bangunkan sub eko padu. Pondan tu apa? Cabaran politik di Sarawak. Bangunkan sub eko, cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Iaitu cabaran perpaduan kaum. Di sejarah, dalam subjek sejarah. Di dalam subjek sejarah, setiap pelajar digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi tambah 3 Roman, cabaran perpaduan kaum. Ingat nah, tak salah pun dalam sejarah bagi jawapan lebih. Malah pemeriksa akan tolong hingga kamu mendapat markah penuh. Jadi tolonglah menjadi galak bagi jawapan lebih. Okey, soalan B dia tanya, apakah punca berlakunya cabaran di soalan 1A? Soalan 1A tadi kita jawab apa? Cabaran politik di Sarawak dan cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan B ni tak ada macam soalan nombor A tadi kan. Kalau A tadi, di ruangan jawapan dia ada 1 Roman dan 2 Roman. B ni dia tak ada 1 Roman dan 2 Roman kan? Betul tak? Ya, betul. Jadi disebabkan itu, pelajar perlu jawab dalam bentuk ayat. Kalau tak ada 1 Roman dan 2 Roman, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib dimulakan dengan pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan dulu. Punca berlakunya cabaran politik di Sarawak ialah Gubernur Sarawak memecat Stephen Kaloningkang sebagai Ketua Menteri kerana terdapat 21 orang ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas dengan kepimpinannya. Titik. Lepas titik, wajib buat masuk penanda wacana. Contoh penanda wacana, selain itu, di samping itu, seterusnya. Di sini cikgu nak ajak guna penanda wacana, number lagi mudah. Jadi cikgu start dengan kedua. Mengapa kedua? Sebab kita masuk huraian yang kedua. Jadi kedua, koma. Stephen Kaloningkang membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Sarawak dan beliau memenanginya. Sampai situ saja kah? Dah ada lagi. Lepas menang, apa berlaku terhadap Stephen Kaloningkang? Beliau dilantik semula sebagai Ketua Menteri dan berlaku tidak puas hati lagi di kalangan Kaunsil Negeri serta mereka menghantar surat undi tidak percaya. Okey, itu cabaran yang pertama. Seterusnya, cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah pula ialah memajukan sistem pendidikan. Kedua, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Ya, cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Ingat lagi tak? Formulanya didik, hubungkan pelbagai ekor. Selain sistem pendidikan dengan perhubungan dan pengangkutan, satu lagi apa? Pelbagai ekor tu adalah memperbagaikan kegiatan ekonomi. Boleh tambah di situ. Ketiga, memperbagaikan kegiatan ekonomi. Okey, last sekali soalan kebat, soalan C dia tanya, mengapakah Persekutuan Malaysia perlu dikekalkan? Beri ulasan anda. Apakah anda soalan? Sebab Persekutuan Malaysia perlu dikekalkan. Okey, tengok di ruangan jawapan tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud kena jawab dalam bentuk
ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Pandainya. Jadi ambil balik pembuka soalan dulu. Persekutuan Malaysia perlu dikekalkan kerana dapat mewujudkan keamanan. Titik. Isinya mewujudkan keamanan. Yang kedua, lepas masuk isi, baru masuk huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini disebabkan oleh wujud perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Ya, bila wujud perpaduan kaum di kalangan masyarakat pelbagai kaum, maka akan wujudlah keamanan. Contohnya, semangat bergotong royong melalui konsep satu Malaysia dalam kawasan kejiranan. Ya, lepas masuk huraian, baru masuk contoh. Dan last sekali, baru masuk kesan. Kesannya, hubungan baik antara kaum dapat diwujudkan serta dapat mengelakkan sikap anti perkauman antara rakyat. Jadi kesan di situ ada dua kesan. Kesan yang pertama, hubungan baik antara kaum dapat diwujudkan, satu markah. Serta, bila ada serta, bermaksud ada satu lagi kesan. Serta dapat mengelakkan sikap anti perkauman antara kaum. Jadi ada dua kesan di situ, dua markah. Isi satu markah, huraian satu markah, contoh satu markah, kesan satu markah. Tapi disebabkan ada dua kesan, jadi ada dua markah untuk kesan saja. Jadi semua sekali 5 markah. Layak dah dapat 4 markah penuh? Ya, sangat-sangat layak. Okey, hanya itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.